Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, seluruh AJK Masjid, muslimin dan juga muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, hidayah, inayah dan juga taufik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi. Tajuk kita berkaitan dengan Maza ba'da Ramadan, apakah selepas Ramadan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yu'addu talabul ilmi min ahamil umuri fi hayatil afrad wal mujtama'at lima lahu min fawaida jammatin. Yu'addu talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mendengar kuliah-kuliah seperti ini, min ahamil umur, di antara perkara penting. Bukan perkara biasa, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sedabeleh, tapi perkara yang amat penting dalam kehidupan individu dan juga masyarakat. Sebab itulah dalam hidup kita seharian ni, kita kena bahagikan masa. Ada masa kita bekerja, mencari rezeki. Ada masa kita kena datang ke masjid, menunaikan sembahyang berjamaah. Ada waktu kita kena khususkan membaca Al-Quran. Ada waktu kita kena khususkan untuk mempelajari ilmu agama dan sebagainya. Lima lahu min fawaida jammatin, kerana mempelajari ilmu agama ini mempunyai faedah dan juga manfaat yang sangat banyak. Unzur ila hazihil halah, cuba kamu tengok kepada keadaan ini. Syai'ani muhzinani, dua keadaan yang menyedihkan. Dua keadaan yang menyedihkan. Rajulun lam yadkhul al-masjida illa fi janazatihi, wa imra'atun lam tastur aurataha illa fi kufniha. Dua keadaan yang menyedihkan tadi. Yang pertama dikata rajulun lam yadkhul al-masjida illa fi janazatihi, seorang lelaki yang tak datang masjid, tak masuk masjid kecuali ketika sembahyang jenazah. Maknanya ketika mana jenazah dia disembahyangkan, itulah dia masuk ke masjid. Waktu-waktu lain tak berminat. Itu keadaan yang menyedihkan. Wa mar'atun lam tastur aurataha illa fi kufniha, dan yang kedua, wanita yang tidak menutup aurat kecuali ketika mana dikafankan. Maknanya kalau kita tengok, ada setengah orang dia kata, saya tak nak pakai tudung kerana saya ingin menjadi diri sendiri. Apa maksud dia? Saya tak nak hypocrite. Apa hypocrite kan? Tak nak tertipu. Sedangkan Islam menyuruh menutup aurat. Maka orang yang tak menutup aurat, dia kata, saya tak nak menjadi hypocrite, ataupun saya ingin menjadi diri saya sendiri.
Jadi orang seperti ini pun sedih, menyedihkan. Dia tidak tutup aurat kecuali ketika mana dikafankan. Hadza bisababil jahli wa adami taufiq. Dua keadaan yang disebutkan tadi adalah kerana kejahilan. Tak datang masjid kerana jahil, tak tutup aurat kerana jahil. Sebab itulah mempelajari ilmu agama suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Wal amalu yatatalabul ilma. Amal yang kita buat ni, kita sembahyang, kita puasa, kita tunai haji, kita buat umrah, kita zakat dan sebagainya, menuntut kita untuk mencari ilmu. Kita nak sembahyang, kita kena ada ilmu. Kita nak puasa, kita kena ada ilmu. Kita nak pergi umrah, kita kena ada ilmu dan sebagainya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi nak kerja amal soleh ini, dia kena ada ilmunya. Fal amalu bighairi ilmin la qimata lahu. Amal ibadat yang dilakukan tanpa ilmu, contohnya orang nak pergi umrah, tak ada ilmu, tak ada ilmu berkaitan dengan umrah, la qimata lahu, maka tidak ada la qimah, apa tidak ada la qimata lahu, tidak ada apa ni la qimah bahasa Melayu, tidak ada nilai bagi amalan tersebut. Sebab contoh dia nak sembahyang tapi tak belajar ilmu tentang sembahyang, la qimata lahu. Orang yang nak pergi haji 40 hari berada di Mekah tapi tak ada ilmu tentang haji, maka tidak ada nilai bagi amalan tersebut. Jadi orang yang nak melakukan amal ibadat, dia wajib mempunyai ilmu agama. Wa qad awjabal Islamu ala kulli muslim talabal ilmi. Islam telah mewajibkan menuntut ilmu ke atas setiap orang Islam. Sebut je orang Islam, maka dia wajib mempelajari ilmu agama. Dia bukan sunat, tapi dia wajib. Li'anna al-qiyama bil fara'id allati faradaha al-Islamu yatatalabul ilma biha. Kerana kita nak tunaikan perkara fardu, kita nak tunaikan perkara wajib yang telah difardukan oleh Islam, adalah menuntut dengan menuntut ilmu agama tersebut. Fala amala bila ilmin. Tidak ada amalan tanpa ilmu. Wa yashmalu zalika jami'al faraidi min as-salati waz-zakati wal-hajji wa ghairiha. Perkara tersebut merangkumi semua perkara fardu, sama ada sembahyang, sama ada zakat, sama ada haji dan sebagainya. Jadi orang yang nak menunaikan sembahyang, dia kena tahu ilmu berkaitan dengan sembahyang. Orang yang nak menunaikan zakat, dia kena tahu ilmu berkaitan dengan zakat. Orang yang nak menunaikan haji, dia wajib mengetahui ilmu berkaitan dengan haji dan sebagainya lah. Jadi makna dia, perkara-perkara fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita mencari ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Okey. Wa yastamirru talabul ilmi ila yaumil qiyamah. Menuntut ilmu ini dia wajib berterusan sampai hari kiamat. Maknanya selagi mana kita hidup, kita wajib belajar ilmu. Selagi mana kita hidup, kita wajib belajar ilmu agama. Zalika anna al-qiyamah bihadhihi al-fara'idi mustamirrun ila yaumil qiyamah. Kerana menunaikan fardu tadi, sembahyang sampai kita mati, puasa sampai kita mati, ibadat-ibadat yang wajib sampai kita mati. Oleh kerana perkara tersebut sampai kita mati, maka selagi mana kita hidup, kita wajib mempelajari ilmu. Wal ilmu murtabitun biha. Ilmu agama ini ada kaitan rapat dengan perkara fardu. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tariqal ilmi huwa tariqul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa jalan mencari ilmu agama ini merupakan jalan menuju ke syurga. Li'anna al-ilma asasun liqabulil amal. Kerana ilmu adalah asas kepada penerimaan amal kita.
Jadi kalau kita buat amal tapi tak ada ilmu, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang melalui satu jalan untuk menuju mencari ilmu agama, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, Allah Ta'ala telah memperuntukkan baginya satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, dan para malaikat merendahkan sayap mereka sebagai redha kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima, dan orang yang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, mereka yang berada di langit memohon keampunan baginya, dan mereka yang berada di muka bumi pun memohon keampunan baginya. Wal hitanu fi jawfil ma, dan juga ikan yang berada di lautan. Maknanya orang yang menuntut ilmu agama ni dipohon keampunan oleh mereka yang berada di langit, oleh para malaikat, oleh mereka yang berada di muka bumi, dan oleh ikan-ikan yang berada di lautan. Maknanya kita yang berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini ni, mereka-mereka yang disebutkan tadi memohon keampunan untuk kita. Okey. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Apa beberapa darjat? Maknanya orang yang beriman dan orang yang berilmu, mereka mempunyai darjat yang tinggi. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang cerdik adalah orang yang mengambil pengajaran. Fal ilmu tariqul jannah, ilmu adalah jalan ke syurga. Wasabilul wusul ila ridallahi subhanahu wa ta'ala, dan ilmu juga merupakan jalan menuju kepada keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa berilmu adalah suatu perkara yang sangat dituntut. Ayyuhal ikhwatul aizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, nahnu nafrahu bi ni'matil Islam, kita merasa gembira dengan nikmat Islam yang kita dapat. Kita bayangkan orang yang tidak mendapat nikmat Islam, apabila mati, apa mereka buat? Jenazah mereka ada yang dibakar, ada yang dibuang dalam tempat-tempat yang tinggi untuk dimakan oleh binatang-binatang buas. Ada yang maknanya tidak ada penghormatan kepada jenazah kita. Tapi kita Islam ini, yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan orang yang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mendapat nikmat Islam, hidup mereka hidup yang tidak ada peraturan. Apa yang saya cerita dulu, macam mana satu pasangan kekasih kan nak menceritakan yang lelaki dan perempuan, pasangan kekasih ni diikat tangan kanan dan tangan kiri kan, ikat selama 3 bulan. Ke mana dia pergi, lelaki pergi ke mana, perempuan tu wajib pergi. Kita bayangkan kalau masuk dalam bilik air kan, nak buang air kan, lelaki nak buang air besar, ya perempuan pun terpaksa pergi juga. Maknanya dia ikat tangan tu
kunci disimpan, tak dibenarkan selama 3 bulan. Apakah jadi pada wanita tersebut dan apa akan terjadi pada lelaki tersebut? Semata-mata mereka kata nak membuktikan kecintaan yang sejati. Itu bukan cara Islam. Maknanya kita nak cerita pada kita yang bahawa Islam itu adalah satu nikmat yang terbesar, allati laulaha ma arafna Allah azza wa jalla. Tanpa nikmat Islam kita tidak kenal Allah azza wa jalla. Wala arafna Rasulullah. Tanpa nikmat Islam kita tidak mengenali Rasulullah. Wala arafna Ramadan. Tanpa nikmat Islam kita tidak kenal apa itu Ramadan. Wala arafna Al-Quran. Dan tanpa nikmat Islam kita tidak mengenal Al-Quran. Nafrahu bi ni'matil Islam. Kita rasa gembira dengan nikmat Islam. Ad-dinul ladzi ikhtarahu Allah lana wa ikhtarana Allah lahu. Agama yang Allah Ta'ala pilih untuk kita dan Allah Ta'ala pilih untuk dia sendiri. Ba'da an ikhtarahu Allah li nafsihi fala yaqbalu min ahdin dinan siwahu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima agama selain daripada agama Islam. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam sahaja. Wa qad sumna bihamdillah. Kita telah pun selesai menjalani ibadat puasa, alhamdulillah. Wa qumna bi fadlillahi. Dan kita telah pun sepanjang Ramadan kita telah dapat bangun qiyamul lail. Wal tamasna lailatul qadri qadral at-taqah wal musta'an billah. Dan kita telah pun berusaha untuk kita mendapat malam Lailatul Qadar. Fallahumma ja'alna mimman sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Dan jadikanlah kami di kalangan mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan. Wa mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Dan di kalangan mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan. Laisa makna intihai Ramadana nihayat as-sawm. Bukanlah bermakna berakhirnya Ramadan maka berakhirnya puasa, tak. Fa iza kana saumul faridati qad tamma fa hunaka siyamun nawafil. Sekiranya puasa fardu Ramadan baru ni telah pun berakhir, maka di sana terdapat puasa-puasa sunat. Antaranya adalah al-Isnaini wal Khamis. Puasa sunat hari Isnin dan puasa sunat hari Khamis. Wasit min Syawal. Dan 6 hari daripada bulan Syawal. Wa Ashura. Dan puasa sempurna hari 10 Muharram. Wa Ashri Zulhijjah. Dan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, kecuali pada hari ke-10 itulah. Itu di antara puasa-puasa sunat. Jadi makna dia puasa bukan sahaja di bulan Ramadan, tapi puasa juga ada sunat pada bulan-bulan yang lain. Wa iza kana qiyamul ramadana qad intaha. Sekiranya qiyamul lail sepanjang Ramadan telah pun berakhir, fa inna qiyamal laili lam yantahi. Tetapi dia kata qiyamul lail tidak akan berakhir. Wal amru ma zala. Dan perkara tersebut qiyamul lail berterusan kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Dan sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu adalah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini tuan-tuan sekalian, kita kena hidupkan sepanjang hidup kita.
Mana kalau kita tak mampu nak melakukan 8 rakaat semalam, kita tunaikanlah paling kurang 2 rakaat semalam sembahyang tahajud dan 1 rakaat witir, itu paling kurang. Wa ammal Qur'anu falaysa huwa bi kitabi Ramadan faqat. Adapun Al-Quran bukanlah kitab yang dibaca sempena Ramadan sahaja. Ada setengah orang di bulan Ramadan baca Quran, selepas Ramadan tutup Quran, bila buka Quran Ramadan akan datang. Itu tak bagus sebenarnya. Sebagaimana saya katakan bahawa satu muka surat 2 minit, satu muka surat 2 minit. Jadi kalaulah kita nak baca 10 minit sehari, bermakna kita telah berjaya membaca 5 muka surat. 5 muka surat. Jadi sebenarnya atas kita nak kau tak say je kan. Kalau kita rasa kita ni nak membaca Al-Quran dan kita ada target nak khatam Quran 3 bulan sekali paling kurang, kita kena bacalah sehari separuh juzuk, sehari separuh juzuk. Separuh juzuk ini lebih kurang 20 minit. 20 minit. Dalam masa 2 bulan khatam Quran. Dalam masa 2 bulan khatam Quran. Dalam masa 2 bulan khatam Quran. Kan? Wa ammal Qur'anu falaysa huwa bi kitabi Ramadan faqat. Al-Quran dikata bukanlah kitab yang dibaca sempena Ramadan sahaja. Wa innama huwa dusturullahi li ummatil Islam ala madaril awqat wal ayyam wal azman. Dia merupakan dustur ataupun dipanggil nizam, peraturan Allah untuk umat Islam sepanjang zaman dan sepanjang masa. Maknanya Al-Quran kita kena baca sokma. Kita tak boleh nak putus membaca Al-Quran sehinggalah kita meninggal dunia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ba'da wida' syahr Ramadan al-Mubarak. Selepas kita mengucapkan wida', tahu wida' ataupun wada'. Wada' ni makna dia selamat, selamat kita nak balik ke Mekah kan dipanggil tawaf wida'an kan. Kita pergi Mekah tu, kita umrah tu, sebelum kita balik dipanggil tawaf wida'. Mana apa? Tawaf selamat tinggal. Selepas kita mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan al-Mubarak, tabqa abwabul ibadah maftuhatan li'ada'i ta'at fi kulli zamanin wa makan. Pintu ibadat sentiasa terbuka untuk kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan juga pada setiap tempat. Maknanya amal ibadat ini tak ada pengakhirannya. Wa min ahammi at-ta'at ba'da al-intiha min siyami syahr Ramadan siyamu 6 ayyam min syahr Syawal allazi yalihi. Di antara ibadat yang terpenting selepas berakhirnya puasa bulan Ramadan adalah puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Jadi bagi mereka yang dah sempurna 6 hari itu diucapkan tahniah. Dan kita ada masih lagi dalam berapa hari lagi ya? Seminggu lagi kan? Lebih kuranglah seminggu lagi ataupun 10 hari lagi untuk bagi mereka yang bagi mereka yang uzur, bagi mereka yang demam, bagi mereka yang sibuk untuk menghabiskan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kalau sekiranya Syawal telah pun berakhir, sedangkan kita ni tak habis lagi puasa Syawal, boleh kita lanjutkan di bulan yang Zulkaidah. Boleh. Katakanlah orang tu dia di bulan Syawal ni dia uzur kan, dia demam kan, dia sempat puasa 3 hari, tiba-tiba macam mana dia nak buat? Dia boleh tambah 3 hari lagi di bulan yang berikutnya, tak ada masalah. Fasawmu yuhazzibun nufus. Puasa membentuk jiwa yang baik. Kita tahu kan orang ni puasa dengan orang tak puasa memang jauh beza. Wa yutahhirul quluba minal ma'asi. Dan puasa dapat
menghapuskan dosa, dapat menghapuskan dosa. Wa fawaiduhu kasiratun li sihhatil insan, dan puasa mempunyai faedah yang banyak untuk kesihatan manusia. Wa siyamu sittati ayyam min syahri Syawal ba'da Ramadan fursatun kabiratun 'alal insan ayyaghtanimaha. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal selepas Ramadan merupakan fursatun kabirah, merupakan suatu peluang yang besar untuk kita merebut padanya. Maknanya kita kena usahakan juga untuk menghabiskan puasa bulan Syawal selama 6 hari. Qala al-Imam Al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, khussa Syawal, dikhususkan Syawal li'annahu zamanun yastad'i raghbah fihi ila at-ta'am liwuqu'ihi 'aqiba as-sawmi fas-sawmu hina idzin ashaqqu wa sawabuhu aksaru. Dikata bulan Syawal ni biasanya bulan yang orang buat jamuan makan. Kalau kita tengok sekarang ni kan jamuan hari raya kan, sepanjang 30 hari, ya Allah Tuhanku, hari ni rumah ni, rumah ni, rumah ni, rumah ni, rumah ni. Kadang-kadang nak puasa 6 hari daripada bulan Syawal pun terbantuk kerana apa? Kerana betapa banyaknya jamuan hari raya. Fasawmu hina idzin asyaqqu, nak puasa 6 hari daripada bulan Syawal ni lebih sukar. Kalau kita bandingkan sebulan di Ramadan tu, kita boleh puasa dengan begitu mudah. Tapi nak puasa bulan Syawal 6 hari tu memang asyaqqa dipanggil, memang mencabar. Bayangkan Aju nak puasa, masjid ni panggil Majlis Hari Raya. Aju nak puasa, jiran panggil Majlis Hari Raya. Aju nak puasa, Tok Tua panggil Majlis Hari Raya. Memang dikata fasawmu hina idzin asyaqqu, nak puasa memang sukar. Wa sawabuhu aksar, tapi kalau kita boleh tunaikan 6 hari bulan Syawal ni kita puasa, maka ganjaran pahalanya sungguh istimewa, sebab banyak halangan. Banyak halangan. Yukmilu siyam Syawal ma hasula fil fardi min khalal wa naqsin. Tujuan kita berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal adalah bagi menutup kekurangan, keaiban yang ada pada puasa fardu. Mungkin selama kita berpuasa Ramadan, kita ada buat maksiat. Jadi bagi menampung kekurangan yang ada pada puasa fardu kita tu, kita tunaikan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Haitsu tukmilu al-nawafilu al-fara'idha yaumal qiyamah, di mana dikata perkara fardu yang kita lakukan ditambah dengan perkara sunat, dia akan dapat menampung pada hari kiamat. Sebagaimana saya pernah kata, sembahyang yang kita tunaikan fardu, dia ada sembahyang sunat. Sembahyang isyak fardu, dia ada sembahyang sunat. Pahala sembahyang fardu akan digabung dengan pahala sembahyang sunat dan akan ditimbang di padang mahsyar. Puasa Ramadan yang fardu digabung dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal akan ditimbang sekaligus di padang mahsyar. Itu pentingnya kita faham matlamat kita berpuasa sunat. Wal jami'u yahtaju ila al-a'mal allati tukmilu naqsal faraid. Semua kita ni berhajat kepada amal-amal sunat yang dapat menampung kekurangan yang ada pada perkara fardu yang wajib. Jadi tujuan kita buat sunat bagi menampung perkara fardu yang ada kekurangannya. Yujibu siyamu ramadana maghfiratan ma taqaddama min az-zunub. Tujuan kita berpuasa Ramadan baru ni 30 hari tu adalah untuk apa dia? Adalah untuk pengampunan dosa. Nabi katakan wa Ramadan ila Ramadan, daripada Ramadan ke Ramadan penghapusan dosa. Was-saimun li Ramadana yufuna ujurahum fi 'idil fitri. Orang yang berpuasa Ramadan, mereka mendapat ganjaran pada hari raya Idul Fitri.
wa takunu muawadah as-siyam ba'da al-fitri syukran li hadhihi ni'mati aidan. Selepas berlakunya hari raya puasa, kita menunaikan puasa-puasa sunat bagi menyatakan kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fala ni'mata a'zamu min maghfiratiz dzunub. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Sebab kita ni, kalau kita ada dosa, kita mati, kita bawa dosa, memang teruk, memang bahaya. Jadi untuk kita mendapat pengampunan dosa, kita memang kena puasa, kan? Inna Allaha a'adda li ahli siyami baban fil jannah la yadkhulu minhu siwahum. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang puasa ni satu pintu. Dia pintu syurga ni ada berapa ya? Ada 8. Pintu syurga ada 8. Salah satu daripada pintu syurga tu dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam syurga tu ada satu pintu yang dinamakan sebagai pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Di mana pintu tersebut dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa sahaja. Maknanya orang yang puasa akan masuk ke syurga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Orang tak puasa memang tak boleh masuk. Itu istimewanya orang yang berpuasa. Yang kedua, innaman shama yauman wahidan fi sabilillah. Sesungguhnya siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, satu hari dia berpuasa, ab'adallahu wajhahu 'anil nari 70 aman. Allah Subhanahu wa taala menjarakkan diri kita ni yang puasa ni daripada neraka sejama 70 tahun. Satu hari kita berpuasa fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala menjarakkan, menjauhkan diri kita daripada neraka selama 70 tahun. Lama kan? Kita hidup di dunia ni pun jarang-jarang dapat 70 tahun kan. Satu hari kita puasa, Allah Ta'ala jarakkan kita daripada neraka 70 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidaklah seorang itu berpuasa satu hari fi sabilillah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjarakkan dengan hari tersebut wajahnya, diri kita lah, daripada neraka sejauh 70 tahun. Itu puasa. Sebab itulah ada orang yang dikata, aku lebih suka berpuasa pada hari yang paling panas. Sebab apa? Ganjarannya adalah lebih istimewa. Sekarang ni musim panas kan? Sekarang ni panas kan? Jadi masa panas tu lebih kepada kita kena puasa kan? Okey. Bayangkan satu hari kita puasa, Allah Ta'ala jarakkan kita daripada neraka sejauh 70 tahun. Yang ketiga, inna as-sawma junnatun ay wiqayatun minan nar. Puasa ini adalah penyelamat daripada neraka. Min hadis Utsman ibn Abil As qal, daripada hadis Utsman ibn Al-As katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa adalah penyelamat daripada api neraka. Jadi kita kena usaha diri kita sendiri supaya kita ni jangan masuk neraka. Di antara perkara yang dapat
menyelamatkan kita daripada masuk neraka adalah dengan kita berpuasa. Kita puasa satu hari jauh neraka, satu hari jauh neraka, satu hari lagi jauh. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, wa min masail wa ahkam qada Ramadan ma yali. Okey, sekarang ni kita masuk kepada bahagian qada Ramadan, qada puasa. Awalan, man yajibu alaihi al-qada. Siapakah yang wajib qada puasa Ramadan? Al-awwal, man aftara li'uzrin kal maridi wal musafiri wal haidi wal nufasa. Yang pertama, orang yang tak puasa kerana mendapat keuzuran. Contoh dia orang yang sakit. Katakanlah dia puasa, tiba-tiba dia demam, tak boleh puasa, maka dia wajib ganti. Wal musafir, orang yang bermusafir, orang musafir dia boleh berbuka. Wal haid, orang yang datang haid tak puasa. Wal nufasa, orang yang datang nifas. Wallazi yurhikuhul ju' awil atash ila haddin la yahtamiluhu, orang yang terlalu dahaga, orang yang terlalu lapar. Contoh dia buat bangunan, dia sebagai tukar rumah, musim panas, tak kerja, tak ada duit, kerja puasa, dia pun kerja, tiba-tiba dia ni tak larat sangat, tak mampu nak puasa, maka dibolehkan dia tak puasa, kan? Tapi dia kena qada. Fa innahu yajibu alaihim qada'u ma aftaruhu min ayyami ba'da Ramadan. Maka mereka ini wajib mengqadakan puasa selepas habis Ramadan. Wa kadzalika al-hamil wal murdi'. Begitu juga dengan wanita yang mengandung dan wanita yang menyusu. Walakin, tetapi, in khafata ala anfusihima fa alaihima al-qada' faqat. Kalau dia tak puasa tu kerana dia bimbang mudarat pada diri dia, maka dia kena qada sahaja. Wa in khafata ala waladihima fa alaihima al-qada' wa it'am miskin an kulli yawmin. Tapi kalau sekiranya dia tak puasa tu kerana bimbang kepada anak dia tu, tak cukup susu dan sebagainya, maka dia kena qada puasa dan dia kena bayar bagi makan kepada orang fakir miskin sehari secupak. Sehari secupak apa? Maknanya bayar fidyah lah, kan? Maknanya orang yang memberi, maknanya orang yang tak puasa kerana bimbang anak tu tak dapat cukup susu dan sebagainya, dia kena qada dan dia kena bagi kepada fakir miskin makan sempurna kerana dia tu bimbang kepada anak dia. Tapi kalau dia tak puasa kerana bimbang pada diri dia, bukan kerana anak dia, dia hanya perlu kepada qada sahaja dan tak perlu bagi makan untuk sebagai fidyah. Itulah liqaulihi ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun orang yang bermusafir, maka dia kena ganti pada hari-hari yang lain. Wa lima sabata an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata faqultu ma balul haid tuqdi as-sawma wala tuqdi as-salah. Okey, daripada seorang yang bernama Mu'adzah katanya, aku bertanyakan Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kenapa orang yang datang haid kena qada puasa tapi tak kena qada sembahyang. Kan orang haid kan, sembahyang 5 hari tak kena qada, tapi puasa 5 hari kena qada. Faqalat, Aisyah menjawab, kana yusibuna zalik, kami telah mengalaminya, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Kami disuruh supaya mengqadakan puasa dan kami tidak disuruh mengqadakan sembahyang. Kalau sembahyang ni kena qada, bayangkan kalau 7 hari datang haid, 5 kali 7 35 waktu, maka puasa sembahyang tak kena qada bagi orang haid, tapi puasa kena qada. Okey, yang kedua sekali lagi, man aftara yawman
min Ramadan bighairi uzrin aw aftara ba'da syuru'ihi fi shaumi bighairi uzrin. Siapa yang berbuka puasa tanpa uzur, katalah dia sihat, tiba-tiba dia tak puasa, faqad ata kabiratan min kaba'iriz dzunub, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Wa arada nafsahu li sakhtillahi wa iqabihi, dan dia telah mendapat azab Allah dan juga muka Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamuhu taubatun nasuh wa yalzamuhu qada' ma aftarahu. Yang pertama, dia kena bertaubat. Kadang-kadang orang tu dia tak puasa, sengaja tak puasa, maka dia wajib bertaubat dan dia wajib mengqadakan apa yang telah dia tak puasa pada tempoh yang tersebut. Wa iza aftara al-maridu wa kana maraduhu mimma la yurja bar'uhu. Seorang yang sakit, dan orang sakit tu dia tak ada harapan sembuh, fala yajibu alaihi al-qada', maka dia tak perlu qada puasa, tak wajib qada puasa. Wa innama yajibu an yut'ima an kulli yawmin aftarahu miskinan, dia kena bayar fidyah. Mana orang tu dia memang sakit, tak mampu berpuasa dan dia tidak ada harapan sembuh, maka orang ini tak wajib berpuasa, tak wajib qada puasa, tapi dia hanya perlu bayar fidyah sahaja. Liqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi maknanya dia kena bayar fidyah. Okey, kesimpulan boleh kita buat pada malam ini adalah yang pertama, selagi mana kita ni hidup, kita hendaklah menunaikan amal ibadat yang telah diwajibkan kepada kita, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, kerana kita faham bahawa di hari akhirat kita akan dibangkitkan di alam sana dan kita akan dibicarakan di sana segala apa yang kita lakukan semasa di atas muka bumi ini. Orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang mendapat taufik, orang yang boleh menilai antara yang mana yang baik dan mana yang buruk kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.